Dengan kehebatan teknologi angkasa lepas dan kehebatan manusia berfikir dengan menggunakan otak mereka yang mempunyai 10 bilion file yang dinamakan neuron, maka terciptalah satu alat yang boleh membuatkan manusia melihat menembusi apa saja. Keringat selebriti. Siapa tetamu bersama saya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keringat Selebriti musim kedua kembali bertemu dengan anda penonton-penonton Awesome TV memang awesome. Okey, saya bersama dengan kru penerbitan dan juga kru production dapat menjemput seorang selebriti yang cukup hebat. Menempa nama bukan hanya 10 tahun, 20 tahun, tetapi sejak usianya masih kecil sudah berada dalam dunia seni tanah air. Penglibatan beliau amat bermakna untuk dunia perfilman tanah air. Tanpa beliau, sesuatu tamadun dalam pembikinan filem di Malaysia tidak akan terjadi. Tanpa melengahkan masa, ayo kita persilakan tetamu saya, Aziz M. Osman. Ya. Wow. Ha. Oh. Aziz M. Osman. Ini dia, Aziz M. Osman yang melibatkan diri dalam dunia seni tanah air seusia yang amat muda. 6 bulan. 6 bulan sudah. 6 bulan. Oh, ini cerita yang menarik. Aziz, silakan Okey. Aziz. Kita santai-santai saja Aziz ya. Fuh, Datuk Rosyamno. Ya. Keringat selebriti amat bertuah dapat bersama dengan Aziz untuk membicarakan sedikit sebanyak, bukan untuk Aziz meluahkan simpati kepada orang, tidak, tetapi kita ingin menjadikan setiap keringat-keringat yang dilalui oleh Aziz menjadi satu inspirasi yang paling hebat, bukan hanya untuk orang-orang filem tetapi sesiapa saja yang menonton, khasnya yang sedang menonton kita, peminat-peminat dunia seni tanah air. Okey Aziz, tadi Aziz kata sejak usia 6 bulan. 6 bulan sebenarnya saya ni bapa saya orang Johor. Bapa saya turun Singapura, dia mengurat mak saya kat Singapura dan lahirlah saya di Singapura. Saya lahir pada tahun 62. Jadi seawal umur 63 untuk seketika mak dengan ayahanda dengan bunda saya berhijrah sebentar di Kuala Lumpur, duduk di Setapak berdekatan dengan Merdeka Studio. Jadi ketika itu studio mereka sedang ligat menerbitkan filem-filem. Ketika itu ada antaranya filem Ibu Ayam, Anak Manja, cerita-cerita itulah. Jadi salah satu filem tu mak dengan ibunda dengan ayahanda saya berlakon sebagai pelakon pembantu arahan pengarah legenda Saligani, tajuk dia Ibu Ayam. Dan saya menjadi anak kepada seniman Allahyarham Mustafa Maharuf dan Salmah Ahmad. Ada detik-detik yang saya rasa cukup bertuah. Saya satu frame bersama bintang legenda Mak Dara. Tapi ada gambar tu lah, ada satu gambar dah hilang lah gambar tu. Di mana Mak Dara sedang mendera menantu dia dengan saya didokong dekat situ satu frame. Tapi sayang gambar tu dah hilang. Jadi saya seawal umur 6 bulan dah. Dah pun didedahkan. Okey, kemudian membesar di area Studio Merdeka. Untuk seketika, kemudian tu balik ke Singapura. Okey. Masuk ke bapa saya pula menjadi Raja Pok Yeye. Raja Pok Yeye tahun 60 tu. Waktu tu itulah saya boleh dikatakan ketika tu sudah pun orang kata berjumpa dengan semua bintang-bintang daripada era Pak Yeye. Rumah saya pula dulu berdekatan dengan sudut Jalan Ampas. Jalan kaki je kalau pergi masjid untuk sembahyang Jumaat tu bersama-sama dengan seniman-seniman Jalan Ampas dulu. Jadi pendedahan saya. Tetapi yang betul-betul seriusnya, betul-betul saya terlibat secara orang kata
keseluruhan di dalam arena perfilman apabila bonda dengan ayah dan saya berhijrah kembali ke Kuala Lumpur tahun 75 dan tiba-tiba nampak satu iklan di surat khabar. Merdeka Filem juga ingin membuatkan sebuah filem warna dan masuk era warna waktu tu. Judul Sayang Anakku Sayang. Jadi dalam filem tu kita pergi audition dulu. Tu di Jalan Bukit Bintang dulu ada dekat apa pasal ni? Apa yang membuat khusus hati tu? Jadi okey, untuk para penonton semua, Sayang Anakku Sayang Aziz adalah filem pertama yang saya tengok di panggung wayang. oh ya. Dan filem tu membuatkan saya menangis di dalam panggung wayang seteruk-teruknya sampaikan mak saya nak tampar muka saya mengganggu penonton-penonton yang lain. Terlalu sedih cerita tu. Macam tu sekali. Saya menangis macam tu sekali. Itulah filem pertama yang saya tengok. Itu yang menariknya kerana ketika pelibatan saya dan juga adik-beradik saya dalam filem tu, kami cuma mengikut arahan daripada pengarah legenda Jamil Sulong ketika itu. Dan kami langsung tidak tahu aspek pembikinan filem. Kami cuma mengikut arahan. Tapi suruh nangis. Suruh nangis. Ada ketikanya dia suruh ada satu scene mana kalau Datuk ingat, saya lagi daripada rumah itu kan panggil bapak, aku tu nampak kelibat bapak tu. Untuk untuk scene itu adegan tu aja ada bermacam-macam angle. Ada angle atas pokok apa semua. Apa yang diorang buat tu, tapi setiap kali sampai lengoh lah. Lengoh nak kena menangis tukar-tukar angle, tapi bila edit jadi macam tu rupanya. Itu yang sampai orang termasuk Datuk Rosyamnu pun menangis dekat dalam panggung wayang. Saya tak boleh tahan bila scene yang korek kubur tu. Mak dia dah meninggal kan, korek kubur tu, itu saya gabak gila. Itu ada satu sedikit kemalangan lah berlaku ketika tu. Kerana adegan tu waktu adik saya korek kubur dan saya ingin membawa adik tu balik ke rumah untuk diserahkan pada orang lain. Adegan tu scene hujan. Jadi memang hujan lebat, saya kena kejar adik. Tiba-tiba waktu tengah-tengah kejar tu, kaki saya terpijak kaca. Koyak sebesar-besar koyak. Tapi itulah ialah semangat pelakon lah kan. Datuk mesti tahulah kalau kita berlakon selagi pengarah tak kata cut, kita akan teruskan. Betul. Walaupun dalam pada kesakitan. Jadi itulah bila dah kata cut, barulah menggelupuh darah. Banyak dalam adegan tu juga kan. Kemudian tu drama radio. Mungkin hari ini drama radio tidak sinonim dengan orang semua. Tetapi nombor 5 persiaran 1. Siapa yang seumur saya adalah perkara wajib mendengar nombor 5 persiaran 1 pukul 9 pagi. 9 pagi RTM. RTM nombor 5 persiaran 1. Inilah hero dia. Saya bukan hero, adik saya tu jadi tu. Saya tu dah macam-macam watak remaja, watak apa semua kan. Watak-watak penting lah dalam tu. Kat dalam tu. Seorang keluarga satu keluarga yang begitu happy. Dan selepas ni kita akan kupas lagi. Itu permulaan bagaimana saudara Aziz M. Osman bermula dalam dunia perfilman, dunia lakonan, dunia arahan. Sekejap lagi kita akan kupas. Kita kembali selepas ini. Hai, kembali Keringat Selebriti musim kedua. Okey, saya bersama dengan legend Aziz M. Osman. Okey, Aziz, dalam kehidupan ini dia mesti ada kesengsaraan. Boleh tak cerita sikit? Sebab contohnya macam ni kan. Contohnya macam ni kan. Anda membesar juga di flat Sri Pahang. Sri Pahang. M. Osman. Memang Datuk lagi tahu pasal kita pernah satu sekolah. Pernah satu sekolah. Jadi kita pernah satu sekolah. Jadi bagi saya memang
banyak orang cerita tentang kejayaan seseorang tu perlu daripada satu peringkat yang orang kata kesusahan, kepayahan. Tapi bagi saya lah, kita ambil itu lah. Macam sama juga dengan Datuk lah. Cara perjalanan hidup kita. Kalau kita nak jadi yang terbaik, kita kadang-kadang kita rasa benda yang paling buruk sekali. Kalau kita nak jadi orang paling pandai, kita akan tempuh situasi yang paling bodoh sekali. Jadi itu yang saya pernah tempuh. Saya merupakan seorang peminat filem yang memang tega. Saya suka tengok filem sampai sekarang. Jadi sampai ke satu peringkat awal-awal tu, apabila saya tengok sebuah filem dan apabila saya tengok filem tempatan ketika itu, waktu tu era di mana saya berlakon, kalau Datuk masih ingat, saya berlakon cerita Opah dulu kan. Saya memang dikenali lah waktu tu sebagai pelakon remaja. Tetapi apabila saya tengok perkembangan filem tempatan, saya merupakan peminat pengarah filem Hollywood era baru, Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, apa semua. Saya mengikuti pengembangan mereka. Kemudian tu saya tengok kenapa pembikin filem, pengarah filem tempatan tidak mencapai ke tahap tu. Saya jadi pemarah. Bila saya jadi pemarah, cakap terus terang, saya kutuk filem itu. Saya kutuk filem, kenapa gini-gini, sampai ke satu peringkat bapa saya cakap, Aziz, kau ni apa nak jadi? Kau kutuk filem orang sana, kau kutuk filem orang sini. Adik kau pergi ke belajar sambung belajar di US, di Australia. Jadi menjadi satu tamparan bagi saya apabila bapa saya sendiri menganggap saya ini satu failure. Bercakap saja, tong kosong. Saya nangis ketika itu, tapi saya bukan menangis depan orang. Saya turun daripada Fresi Pahang tu, kat bawah tu ada satu balai tau, satu taman lah. Sekarang saya tengok ada bangunan kat situ. Saya baring dekat bangku tu, saya menangis. Betapa marahnya saya terhadap bapa saya yang mengatakan saya ini seorang failure. Okey. Ketika tu marah, tetapi akan itu di-evolve. Oh, punya bapa aku sedang mencabar aku kat situ. Di detik itu, saya kata one day, sebelum bapa aku tutup mata, aku akan tunjukkan kepada bapa aku. Ni memang target kepada bapa saya. Aku akan tunjukkan kepada bapa aku akan menjadi seorang filmmaker yang berjaya. Bukan pengarah tau, filmmaker. Jadi datang daripada itu datang azam. Tetapi setakat azam tak cukup sebenarnya. Pandangan jiran tetangga tentang itu yang macam kata, selama ini saya menganggap diri saya berilmu tentang filem, tetapi ton kosong sebenarnya, ton kosong. Tapi saya tahu saya ingin mengubah industri ni. Kalau saya kata kenapa pengarah filem producer gagal untuk menyamaikan kerja mereka seperti Steven Spielberg atau George Lucas ketika itu, inilah saya yang akan menukar. tapi siapa nak percaya kan? Siapa tak percaya? Tidak percaya. Okey. Macam mana saya nak membuat orang tu percaya? Caranya, saya menipu. Tapi saya bukan kata saya menipu ni satu dia. Saya menipu ni macam mana kita nak bertekar. Kata istilah kita letak menipu tu satu benda yang negatif. Tetapi kalau kita bluff your way in. Okey. Jadi ketika itu satu stesen TV swasta yang pertama buka dekat situ dengan menawarkan itu. Dan bapa saya sudah pun menjadi seorang pengarah untuk drama kat situ. Dan dia ada skrip. Jadi dia agak sibuk lah. Jadi saya ambil salah satu skrip dia. Saya membuat kertas kerja. Saya tak ada apa ketika itu. Cuma ada basikal. Jadi rumah saya pada Flat Sri Pahang Bukit Bangsa tu dengan TV swasta dekat, tidak jauh, dekat. Jadi pada Bangsa tu saya naik basikal. Bawa plastik bag dengan yang berisi pakaian sama proposal. Masuk kat pejabat TV swasta tu, saya masuk dalam toilet, saya tukar baju. Okay. Pakai tie, pakai suit apa semua. Pergi hantar proposal. Pengarahnya M. Osman, bapa saya. Cerita dia, tajuk dia Mawas. Kan? Hantar ke tu, kononnya bapa saya nak buat. Alhamdulillah nak diizinkan Tuhan, takdirkan lulus. Bila lulus, saya pakat dengan ini sekarang projek dah ada ni. Projek sudah ada. Saya pakat, saya jumpa dengan Aman Shah. Kalau siapa-siapa tak kenal Aman Shah waktu tu, Aman Shah seorang penyanyi dan pelakon hebat ketika itu. Saya kata Aman pun satu kepala lah dengan saya. Cerita Aman, aku ada satu projek ini, nilai dia sekian. Kau nak buat dengan aku tak? Nak. Kan? Jadi saya buat dengan dia lah. Saya teruskan dengan projek tu. Itu bermula dia.
Sampai satu ketika pegawai daripada stesen TV itu datang untuk spot check. Saya kembali Tengok kerja. M. Osman tak ada. Where is your father? Saya terpaksa betul serang, saya kata. Bapak awak tahu Bapa masa tu? Bapak saya tahu, tapi bapak saya sendiri sibuk apa. Pasal bapak tahu saya punya auta, maksudnya saya punya semangat untuk nak teruskan. Dia kata, asalkan kau percaya. Itu yang saya kata, bapak saya tu, dia bukan menghina saya, dia mencabar saya. Supaya saya membuat sesuatu. Daripada Itu saya bercakap. permulaan Aziz Yeah. menjadi seorang pengarah filem. Yes. Tetapi sebelum itu ada impian, ada cita-cita. Impian. Okey, kejap lagi kita sambung cerita tu. Sekarang kita tengok dekat skrin tu Aziz Okey, kita nak tengok video klip ni. Nak buat gaya sekali. Boleh, boleh. Macam ni. Dia ada gaya gini. Okey, Ibu Aziz seorang penyanyi. Kenapa tak jadi penyanyi? Saya hampir jadi penyanyi. Ada satu ketika, ketika saya syuting filem Femina ketika itu. Tiba-tiba bapa saya telefon. Ziz, kau datang recording. Lagu dah recording, muzik dah dibuat. Producer dia M. Sharif, arwah. Kan? Kau datang masuk suara je. Ha? Ini untuk apa? Ini untuk album. Koleksi lagu M. Osman yang dinyanyikan oleh anak-anak M. Osman. Datuk Zul, Datuk Zul dan saya. Saya minat menyanyi, tapi minat menyanyi karaoke. Okey. Bukan untuk ini. Bagi saya tak boleh orang kata menghadap kamera menyanyi apa tak boleh. Kalau berlakon boleh. Berlakon ada komunikasi antara kita kan. Menyanyi saya tak boleh. Dan saya dengan keadaan itu saya terpaksa. Saya terpaksa buat recording. Buatlah lagu. Adalah 5-6 lagu yang saya recording kan. Ini saya rasa amat-amat berdosa di atas apa yang saya telah niatkan. Niat saya ialah, ya Allah, janganlah lagu ni keluar. Dan Allah Ta'ala makbulkan doa saya itu. Apabila producer dia meninggal dunia, M. Sharif. Dan terus track apa ni dia kata tu hilang. Saya tak tahu terkubur ke apa dia. Janganlah orang jumpa. Tak bagus ke apa? Tak, saya tak kata tak bagus. Okey, cuma saya tak minat pendekatan saya tu. sebagai penyanyi tu, career sebagai penyanyi tu tak minat. Okay. Tengok gambar nombor 2. X-ray. Kan? Okey. Helmet tu kan? Helmet tu yang dicipta oleh Aziz kan? Dicipta oleh arwah bapa saya juga. Banyak bapa saya ni, banyak. Sebenarnya? Saya lebih mengenali bapa saya daripada orang lain. Umur saya 5-6 tahun kan. Saya ingin masuk dalam orang kata pertandingan ni pakaian gitu. Bapa saya buatkan orang kata suit waktu tu ada kartun yang very popular dulu, Maito tu dengan tanduk. Jadi nampak macam batu apa semua. Jadi kerja tangan dia cukup bagus. Jadi apabila saya ketika itu kalau kita nak orang kata tak macam sekarang ni kalau kita nak buat prop-prop yang pelik tu kita ada orang-orang yang tertentu. Tapi waktu tu tak ada nama tu. Jadi saya mengharapkan bapa saya untuk nak buatkan kerja-kerja tangan ni, helmet tu, bahan-bahan komputer, dia yang buat. Flying saucer tu, dia yang buat. Wow, okey. Itu dia. dia Saudara Aziz M. Osman. Di belakangnya M. Osman, iaitu ayahnya. Yang mula-mula mengatakan tidak kepada beliau, tetapi akhirnya sebagai seorang ayah banyak membantu beliau. Itu yang dikatakan tadi. Betul. Katakanlah, ayahanda masih hidup. Apa yang saudara Aziz ingin perkatakan, tapi bukan sekarang. Bukan sekarang. Kita kembali selepas ini, Keringat Selebriti. InsyaAllah. Keringat Selebriti kembali bersama dengan anda, bersama tetamu saya Aziz M. Osman. Okey, tadi sebelum kita berehat tadi, kalaulah ayahanda masih hidup, apakah kata-kata yang nak diberikan kepada ayahanda? Mungkin ada kata-kata yang tak pernah terucap daripada jauh daripada lubuk hati saudara Aziz. Terus terang cakap, tidak ada lagi kata-kata kerana kata-kata sudah diluahkan sebenarnya. Jadi sebelum dia pergi, sempat saya menyiapkan sebuah filem sejarah yang
yang hebat iaitu Lieutenant Adnan dengan ayahanda saya sendiri berlakon sebagai satu watak dan dia sendiri bangga dengan hasil yang telah datukan dan dia pernah kata dia tak kata pujian secara terus tapi dia kata Jis, filem kau macam Tora. Kalau siapa nak tahu filem Tora ni adalah filem epic favorite dia lah. Filem tentang serangan Jepun di Hawaii, di Pearl Harbor kan, tajuk Tora. Filem itu adalah filem bagi dia tu filem yang paling hebat yang pernah ditonton. Jadi dia samakan filem Lieutenant saya, Adnan saya tu dengan filem Tora. Maka terjawab, saya tak perlu kata apa-apa lagi. Maksudnya apa yang saya azam saya untuk nak membuktikan sudah dibuktikan dan dia pergi pun dengan mengetahui saya sudah percaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Saudara Aziz, saya ada satu benda nak tunjuk ni. Saya nak jemput pembantu saya, Christina. Christina siapa? Pembantu saya. Anak saudara. Bukan anak saudara ya. Christina. Meh, sini. Ya. Oh, dia betul lah anak saudara. Itu dia. Ni apa dulang kepala orang. Ini pun sudah. Okey. Aziz. Boleh tak ceritakan pasal benda ni Aziz? Okey. Ceritakan. Ini. Okey. Okey. Yang pertama sekali, ini adalah salah siapa bagi siapa yang tak tahu yang mungkin duduk di planet lain. Okey. Ini nama dia Darth Vader daripada filem Star Wars. Okey, dan nama dia Darth Vader merupakan orang jahat. Okay. Tetapi itulah dia bukan jahat melulu, dia ada sebab dia jahat. Kalau nak tahu juga tengoklah dia. Bukan kata nak promote filem ni. Dan istimewanya saya ni seorang orang kata penggambar mengumpul barang-barang tapi khusus watak-watak Sith. Bukan kalau orang kata saya ni peminat cerita Star Wars tu salah sebenarnya. Saya bukan peminat Star Wars, saya peminat pembikinnya. Star Wars itu sendiri. Dan watak yang paling saya menjadi ikonik itu dia lah watak. Mana dapat ni? Yang ini merupakan limited edition. Saya kumpul cuma barang-barang yang tertentu, yang terhad. Dan ini bukan sebarang kata helmet, ini merupakan prop yang kalau kita buka ke atas kalau kita tengok episod 6 Return of Jedi, apabila dia membuka topeng tu, itulah kita nampak gadget-gadget kat belakang dia. Dan saya ada 3. Tetapi ada yang lebih istimewa tentang koleksi saya. Saya pada ni iaitu yang ini saya pegang tadi inilah. Okey. Bagi yang siapa yang tak tahu, ini adalah prop yang paling ikonik saya dalam filem Star Wars iaitu lightsaber Darth Vader. Tetapi apa yang istimewa, ini adalah prop sebenar daripada filem Star Wars. Prop mana sebenar. ambil ni? Okey. Yang ini secara kebetulan lebih daripada 20 tahun dulu saya pergi di luar negara. Ada orang perlukan duit terdesak. Dia kata merupakan filem mini prop yang dia perlukan duit dan saya beli dengan satu harga yang cukup tinggi. Tapi saya tidak menganggap ketika itu tidak ada di kedai ada jual. Kita duduk. Di kedai tak ada lagi orang kata jual mainan prop untuk Darth Vader lightsaber. Tapi awal-awal saya sudah menjadi penggemar Darth Vader ni. Jadi apa saja yang ada kaitan dengan Darth Vader ni saya akan beli. Jadi tanpa berfikir panjang saya pun membeli benda ni. Walaupun dia kata ini adalah prop sebenar filem, dia kata right, saya main beli je kat situ. Tetapi pada tahun 2014 Roger Christian datang di Malaysia untuk nak membuat talk dan dia merupakan pencipta lightsaber ni. Waktu itu kebetulan kawan saya, Adi Azhar, Adi Effendi, dia merupakan compare untuk program tu. Saya kata, Adi, kau bawa benda ni, kau tunjukkan pada dia, betul ke tidak autentik. Maka tu, bila dia tunjukkan, dia belik. Dia kata, dah lama aku tak nampak barang ni. Wow. Kan? Dia kata, memang betul ini adalah prop daripada filem Star Wars. Bagi saya itu sudah cukup memuaskan hati saya apabila pembikin dia sendiri, pencipta mengatakan ini adalah satu barang autentik. Jadi sama ada mereka percaya di sana benda ni prop yang sebenar atau tidak, saya tak peduli. Daripada orang yang tuan punya sendiri yang membuat benda ni sudah mengatakan benda ni. Jadi itulah. Okey, Aziz, kita nak tengok sedikit VT ni. Mungkin kita boleh borak sikit. Restorasi digital. Kita bebaskan Malaya ini dari penjajah Inggeris.
mereka akan menang. Tapi bukan kerana kita tak lawan. Saudara Aziz boleh ulas tentang pembikinan filem ini dan dengar kabar sekarang ni dah diolah pula lagi kan? Kenapa jadi begitu? Kerana teknologi yang ada sekarang tu mampu untuk saya perbaiki beberapa, bukan kelemahan, untuk gahkan kehebatan. Kerana sebagai seorang pembikin filem, saya rasa saya cukup bertuah kerana dipanggil untuk menggarap sebuah filem tentang hero kita, Lieutenant Adnan. Dan kalau dipikirkan dari segi sejarah perjuangan pertempuran, sejarah perjuangan Lieutenant Adnan ni yang paling besar, paling epik sekali. Okay? Jadi ketika tahun 2000, walaupun saya tidak begitu puas hati, tetapi boleh diterima pada zaman itu, kan? Tapi apabila ditayangkan kembali untuk sekarang tu, of course lah dengan orang kata teknologi itu yang nak upgrade lagi tu. Itu yang kita upgrade. Dan juga dari segi orang kata music lagi lebih score dan potongan editing. Kalau dululah zaman kita Datuk, bukan zaman kita, sekarang pun zaman kita juga, tetapi satu ketika dulu cara kita nak menyampaikan cerita daripada A, B, C, D, E, F, G, kan? Tapi sekarang ni kadang-kadang benda tu ke belakang, ke depan, apa cara sekarang. Jadi apa yang saya edit balik, yang itu yang bahagian climax tu saya kedepankan. Kan, kedepankan. Kerana sekarang ni kalau kita tengok mana-mana filem, buka aja dah bum bam bum bam bum bam bum bam, baru cerita jalan kan. Itu dia. Itu dia saudara Aziz, dia kira macam orang nak senang cakap ni, nak senang orang faham. Dia alter balik lah filem Lieutenant Adnan ni kan, untuk generasi hari ini. Dan kita berehat sebentar, Aziz. Kita kembali selepas ini dalam Keringat Selebriti. Keringat Selebriti kembali bersama dengan anda. Okey, setiap apa yang kita buat ada pengiktirafan dia. Alhamdulillah. Saudara Aziz M. Osman melaluinya cukup jauh dan ini di antara koleksi-koleksi award. Koleksi di antara ya, tapi saya nak ada satu lagi yang bestnya. Christina, ini dia. Itu dia. Okey. Ini pun ada sejarah Aziz. sendiri. Masih senang. Okey. Ini adalah award yang pertama. Yang pertama sebagai pengarah. Anugerah Seri Angkasa. Tahun berapa? 88. Umur berapa masa tu? 88, 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun. Dah dapat award ni untuk pengarah terbaik drama Scoop. saya ingat tu Scoop. Ada satu filem. Itu filem Scoop. Itu filem. Ni drama Scoop. Drama Scoop. Yang ini pula, yang ini Festival Filem Malaysia kan? Filem Malaysia. Okey. Saya tak tahu, saya mix up apa semua, tetapi saya rasa yang ini untuk pengarah terbaik Lieutenant Adnan. Yang ini? Dua-dua aja sejarah. Yang ini penyunting terbaik. Okey. Dia Penyunting terbaik juga. Penyunting terbaik. Editor saya potong sendiri. Ini pengarah terbaik. Anugerah skrin yang pertama. Yang pertama. Yang pertama anugerah skrin. Ini. Yang ini Anugerah skrin. Anugerah skrin sitcom terbaik. Tetapi yang itu saya terbitkan aja. Okey. Yang mengarahkan tu Along Hafiz. Okey. Yang ini? Yang ini agak istimewa, ada sentimental, bukan yang terbaik tetapi penganugerahan. Kita dapat sama-sama Datuk benda ni kan. Penganugerahan, pengiktirafan daripada pihak kerajaan Malaysia yang itu pun ada personal. Okey, ini di antara pencapaian saudara Aziz M. Osman dan ini akan menjadi satu inspirasi untuk anda semua di sana. Bukan kita datang sini untuk menunjuk apa yang dicapai, tetapi ingin memberikan inspirasi kerana dia juga datang daripada nun jauh di bawah, mempunyai impian untuk menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang yang besar, dan itulah inspirasi yang nak saudara Aziz sampaikan kepada penonton-penonton. Saya tak fikir nak jadi yang hebat, Datuk. Saya tak terfikir langsung nak jadi hebat. Saya cuma orang kata hendak mengubah sesuatu yang saya rasa perlu diubah. Okey. Apakah barang ataupun pemberian istimewa pada orang yang tersayang yang pernah Aziz bagi? Yang pernah saya bagi of course kepada kedua orang tua saya.
kan, apabila setelah orang kata seperti yang awal-awal saya ceritakan berapa lama saya tidak orang kata membuktikan saya ini anak yang baik, anak yang memberi kejayaan kepada ibu bapa. Apabila drama saya yang pertama saya arahkan, kemudian tu hasil daripada tu saya serah pada mak saya. Mak saya agak terharu dan terkejut, kan. Hasil pertama yang saya beri, waktu tu umur saya dah tinggi lah, agak tinggi lah, 24 tahun lah, kan. Walaupun ada orang kata itu, tapi bagi saya adik saya dah mencapai ke satu tahap yang lebih tinggi, tetapi saya baru nak mula dan saya memberikan untuk orang yang pertama compare tu adik-beradik saya pertama kata, dan mak saya menerima kan dengan air muka. Dia tak kata apa, tetapi saya tahu air muka dia sebab mendapat kata tahu anak dia jadi orang. Itu yang penting. Maksudnya kita tidak mengecewakan. Awal-awal tu mak dan ayah saya, terutama ayah saya, menganggap saya ini failure. Menganggap, saya tidak tahu nawai itu dia cakap begitu. Dia tahu mungkin anak dia ada sesuatu kat situ, tetapi selagi tidak dienjut lah kata orang kan, tidak dibentak kata. Kerana saya percaya macam tu. Macam mungkin satu ketika dulu orang kata Aziz M. Osman ni seorang pengarah yang cengih, yang garang. Tetapi saya buat macam tu kerana saya dididik macam tu. Jadi kali pertama bila mak ambil, bila mak ambil hasil pertama tu awak masih ingat momen tu? Masih. Itu satu momen yang saya tak akan ingat betul. Apa-apa yang pertama kali yang kita buat dalam hidup kita, apa kita akan ingat sampai bila-bila. Dan itu memang momen yang rasa-rasanya kejayaan saudara Aziz selepas itu berkat doa ibu dan ayah. Exactly. Pentingnya doa ibu dan ayah untuk kejayaan Aziz. Walaupun sekarang kau ni nak tackle aku. Okey. Itu amat penting, doa daripada ibu lah, ibu bagi saya. Kerana saya tahu okey, mungkin ada orang menyorot cara penyampaian cerita saya, dia kata dalam filem-filem saya, bahan-bahan saya, kenapa berat kepada feminisme. Maksudnya kalau kita tengok femina, kuatnya watak wanita. Kerana watak wanita saya percaya itu bersandarkan pada karakter ibu saya sendiri. Mana dia, macam mana dia membesarkan. Saya nampak sendiri sebagai anak yang sulung. Cukup susah untuk membesarkan anak itu. Saya tidak kata bapa saya tidak membuat itu, tapi seorang ayah kita tahu, ayah kita kerja di luar. Tapi mak saya menjaga, mendidik 5 orang anak sekaligus. Daripada itu saya tak menyentuh macam mana, kenapa dan macam mana kita berpindah berhijrah daripada Singapura ke Muar, Johor, ke Johor. Dengan ayah saya sudah pun berada di KL untuk bekerja, tapi mak saya membawa kami 5 beradik naik bas sambung pada Johor, Air Hitam, Batu Pahat, menumpang di rumah saudara kami di Muar, Johor. Dan penerimaan kami ketika itu agak tidak disenangi oleh pihak-pihak itu. Mak saya begitu kuat membawa kami ini. Jadi dipendekkan cerita macam ni macam. Saya buat benda ni dan filem-filem saya tu berdasarkan pada kekuatan ibu saya. Maka tu takkan jumpa watak wanita yang lemah di dalam filem-filem saya. Kerana mak saya ada ilham saya. Kita tahu bapa kita sebagai pencabar kekuatan ada. Tapi semangat saya tu untuk tu banyak datang daripada mak saya sampai sekarang. Doa ibu adalah doa yang paling makbul. Itulah kehebatan seorang perempuan yang bergelar ibu. Di mulutnya ada doa yang paling makbul. Di dadanya kita pernah minum air susunya untuk membesarkan kita. Di uterus perut seorang ibu
pernah kita bersarang selama 9 bulan 10 hari. Di Faraj, seorang ibu ada erti syahid. Matinya seorang ibu ketika melahirkan anak, syahidlah dia. Dan di telapak kaki seorang ibu ada erti syurga. Penghargaan, doa yang menjadi satu inspirasi kepada penonton-penonton bahawa tonggak kejayaan kita ni sebenarnya bukan diri kita, tetapi siapa orang di belakang kita. Ibu dan ayah. Itulah orang yang harus kita sanjungi, yang untuk mendoakan kejayaan kita. Dan hari ini Aziz, kita pun dah menjadi Syukur. bapa, datuk. 3 orang cucu saya, alhamdulillah. Saya pun 3 orang cucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keringat selebriti. Orang memandang bahawa dunia hiburan itu penuh dengan keriangan. Tetapi tidak datang keriangan itu kalau tidak ada kesukaran. Itulah yang dilalui oleh saudara Aziz M. Osman. Kita kembali selepas ini. Keringat selebriti. Okey, kembali dalam Keringat Selebriti. Masih lagi bersama dengan saudara Aziz Osman. Kita dah sampai pada penghujungnya. Okey, terima kasih perkongsian yang cukup hebat. Okey, Aziz, nak tanyalah ada tak satu benda yang awak nak beli tapi tak dapat? Satu ketika dululah. Okey, kita dah pergi ke part yang mellow tadilah, tapi ada sedikit dia mellow tetapi agak melucukan bila dikenangkan kembali. Saya pernah popular yang teramat di awal 80-an dengan Betul. Siri Opah. Yes. Kan? Burn. Watak Burn. Jadi setelah orang kata penat berlakon itu kan, hendaklah sesuatu daripada hasil lakonan tu saya nak satu buah tangan. Tetapi ketika itu kita ni bukan orang kata, jadi hasil daripada itu lebih banyak membantu keluarga. Jadi ada satu ketika selepas orang kata dah keluarkan cek, biasa cek tu kita pergi ke filem negara kita, adalah duit tu. Teringin saya ni mamat gadget sejak daripada dulu. Waktu tu orang tengah kata hype dengan Walkman. Walkman tak tepi. kan. Jadi dalam orang kata dalam sepanjang saya berlakon dalam Opah dan berlakon lain, saya tak pernah nak minta sesuatu daripada mak saya. Itu memang saya diajarkan nak cuba membantu family kan. Jadi untuk julung-julung kali saya minta satu saja saya nak. Saya nak Walkman. Okay. Waktu tu saya pergi kat kedai Campbell dekat sebelah Odeon Campbell. Saya nampak benda tu, duit ada. Tak mahal sangat, tak adalah sampai RM100. Pergi telefon. Bukan telefon ni, telefon tu public phone. Telefon. Benda, Aziz dah keluarkan duit. I nak beli satu je buat souvenir hasil daripada berlakon. Nak beli satu Walkman. Kan? Dengan harapan, okeylah belilah. Dia jawab, tak boleh, kau jangan membazir, kau kena. Dengan penuh orang kata sebab letak telefon, pergi kat tepi tangga, menangis. Menangis. Tak dapat benda yang saya nak, sesuatu yang saya itu. Tetapi apabila orang kata dah senang sikit, dah upgrade sikit tu, terus beli yang Walkman yang paling nipis sekali, yang paling high tech. Kan? Maknanya penonton semua kena tahu Aziz Osman ni hasil daripada kerja beliau tak banyak sedikit, sebenarnya banyak saya rasa membantu ibu dan ayah menyara keluarga, adik-adik dia. Arwah bapa saya dah mengajar kita dalam family kita all for one, macam Three Musketeers lah. All for one and one for all. Jadi apa yang saya kata untuk family. Okey, yang itu nak beli tak dapat, tapi apakah hasil yang duit yang pertama nak beli barang tu? Ada satu ketika juga waktu budak-budak kan, apabila Datuk Sarimah Seniwati Datuk Sarimah kan, dia dulu ada company filem dia sendiri. Dia nak buat Sarimah Film Production. Filem gitu dengan arwah suami dia Yusof Majid. Nak buat satu filem combine dengan Filipin, tajuk The Bionic Boy. Jadi ketika tu saya
dah orang kata dah jadi pelakon kanak-kanak apa semua. Jadi bapa saya pun bawa lah pergi rumah dia. Tapi saya bukan nak ceritakan tentang audition saya. Saya ceritakan saya datang ke rumah dia, dia sudah hidangkan dengan satu hidangan biskut yang cukup paling sedap dalam dunia. Butter cookies saja. Tapi bagi kita lah waktu tu, ya Allah sedapnya biskut ni. Saya rasa macam datang daripada syurga kat situ kan. Jadi nak membeli itu memang tak mampu. Memang tidak mampu. Jadi bila dah berduit sekarang ni, apabila sampai ke satu peringkat aku dah berduit, Beli butter cookies. beli. Orang kata, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang wajib butter Butter cookies cookies. itu ada di rumah. Tetapi bukan kata butter cookies sembarang, kena high end punya. Ya. Itulah nikmat sebenarnya. Kadang-kadang kita saudara-saudara semua yang menonton semua, kadang-kadang kita merasakan kita tidak dapat apa yang kita nak hari ini. Tetapi sebenarnya kalau waktu kita susah dulu Aziz kita dapat makan sambal belacan pun, cuba ingat balik nikmat yang Allah bagi ketika tu, walaupun sambal belacan tetapi nikmat. Sebab itu setiap detik dalam kehidupan kita adalah nikmat. Hargailah nikmat yang Allah bagi pada kita. Okey, Aziz, saya ni bila dah hujung-hujung ni saya ada soalan. Saya ada 4 soalan yang perlu dijawab dengan jujur. Ni soalan berkena lagi lah. Macam Tak, tadi. tak. Soalan yang perlu jawab dengan jujur, cepat dan tepat lah. Ya? Okey. Okey. Apakah watak yang teringin Aziz M. Osman nak berlakon tapi tak dapat-dapat? Seorang pemain gitar handalan. Wow. Jika diberi peluang untuk mengarah filem superheroes, kuasa apa yang superhero tu perlu ada? Tak perlu kuasa, kebijaksanaan. Wow. Kenapa dulu-dulu suka pakai topi Batman? Kerana Batman ini adalah idola saya sejak saya daripada sebelum sekolah lagi. Teringin tak nak ada dokumentari Aziz M. Osman? Tidak. Kenapa? Saya tak fikir apa yang saya lakukan itu terlalu besar untuk didokumentasikan. Itu awak rasa. Orang lain rasa, biar dia buat. Biar orang rasa, bukan daripada saya. Okey, awak kena sambung perkataan ini secepat mungkin. Perkataan yang pertama, misi. XX. Okey, lagi satu. So, ... kita. Tanda soal. So, bersyukurlah kita. Okey, next one. Malaysia. Boleh. Itu yang paling boleh ingat. Yang ini, Aziz, kalau awak tak dapat jawab, Aziz, tak best. Star Wars. Darth Vader. Okey, itu dia gurauan-gurauan saya bersama saudara Aziz Osman. Cukup saya mengenali. Sebenarnya saudara Aziz Osman ni, saya mengenali dia ketika ibu saya ni berniaga nasi lemak di kantin sekolah namanya Sri Pantai. Ketika saudara Aziz ni memang cukup popular dengan wataknya dalam radio nombor 5 pesaran 1 dan Opa. saya melihat dia pakai songkor orang Belangkon. Jawa. Kan? Dan dia dekat sekolah dia dikenali oleh semua orang. Wah, dia jalan tu, dia ligat jalan sana dan di situlah saya melihat wah, best juga jadi orang popular ni kan. Mungkin itu juga menjadi inspirasi kepada saya juga. Saya terharu kalau Datuk cakap macam tu, saya terharu. Kerana ada pihak-pihak kata kerana XX3 lah saya minat untuk mengarah kerana gitu. Saya rasa betulkah aku telah melakukan sesuatu yang Saudara Aziz tadi, Aziz juga yang cakap kita mesti ada yang kita lihat untuk kejayaan kita. Dan apa yang kita rasa hari ini, apa pun yang kita bentangkan dalam keringat selebriti hari ini bukan mencari simpati tetapi berkongsi pengalaman. betul. Orang kata orang putih experience. Experience ni memang amat penting untuk kejayaan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Datuk. Aziz kerana sudi bersama dengan saya keringat selebriti dan harap perkongsian anda ni menjadi satu inspirasi yang besar untuk penonton-penonton di Awesome TV. Memang awesome. InsyaAllah kita akan berjumpa di episod-episod yang akan datang. Siapakah selebriti yang akan bersama dengan saya? InsyaAllah anda akan tahu tidak lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.